Assalamualaikum, kami dari kumpulan 4 ingin membentangkan marketing plan sambal hitam belimbing oleh Dapur Mak Kaweh. Berikut merupakan ahli-ahli kumpulan 4. Di bawah analisis pasaran, kita akan melihat kepada analisis Preston. Faktor pertama adalah faktor politik. Ia bermaksud campur tangan kerajaan seperti dasar dan peraturan yang luas dan pelbagai. Sebagai contoh, peraturan dari segi kebersihan, tempat memproses dan mengeluarkan produk. Faktor politik memberi kesan kerana ia menggugat keuntungan perniagaan tetapi menjamin produk yang berkualiti kepada pengguna. Faktor kedua adalah faktor ekonomi. Ia termasuk pertumbuhan ekonomi kerana pendapatan pengguna dan kos sara hidup. Pertumbuhan ekonomi menyebabkan pendapatan meningkat dan kuasa beli juga turut meningkat. Tetapi jika sebaliknya, seperti pandemik COVID-19, ramai terkesan dari segi kewangan. Mereka akan lebih mengutamakan barang keperluan. Kesannya, permintaan sambal hitam belimbing akan berkurang. Faktor ketiga adalah faktor sosial seperti gaya hidup, kesihatan dan pendidikan. Masyarakat kini suka produk siap. Tetapi, kita rasa dan selera orang tidak berubah. Ada masa mereka sedar akan pengambilan makanan yang sihat dan berkhasiat. Ini memberi kesan kepada permintaan sambal hitam belimbing. Faktor teknologi. Sebagai contoh, teknologi komunikasi seperti WhatsApp, Facebook dan Instagram bertujuan untuk aktiviti pemasaran berkomunikasi dengan pelanggan, pengambilan pesanan serta pembayaran secara dalam talian. Tetapi, Dapur Mak Kaweh kekurangan dari segi teknologi mesin dan peralatan. Kesannya, proses pengeluaran akan menjadi semakin terhad. Faktor persekitaran merujuk kepada trend semasa alam sekitar. Bahan yang kami gunakan dalam produk kami iaitu buah belimbing buluh dan ikan bilis keduanya mengikut musim. Tambahan pula, disebabkan perintah kawalan pergerakan untuk mencari bahan mentah dan efisien penghantaran produk juga terbatas. Faktor yang terakhir ialah faktor undang-undang. Sebagai contoh, piawaian dan peraturan dalam aspek keselamatan dan kualiti makanan. Misalnya, Peraturan-Peraturan Makanan 1985 dan Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009. Dapur Mak Kaweh perlu mengikuti peraturan supaya tiada sebarang tindakan yang dikenakan. Seterusnya, deskripsi perniagaan. Nama perniagaan ialah Dapur Mak Kaweh, manakala nama produk ialah sambal hitam belimbing. Lokasi perniagaan terletak di Kampung Teluk Mahang, Kuantan, Pahang. Dapur Mak Kaweh merupakan perniagaan jenis milikan tunggal. Pemilik kepada perniagaan dan pengasas kepada produk sambal hitam belimbing ini ialah Puan Habibah binti Mat Jalaini. Produk yang dihasilkan adalah produk buatan tersendiri daripada rumah. Perniagaan produk sambal hitam belimbing sudah mula beroperasi pada tahun 2018. Formula rahsia yang unik menjadikan sambal hitam belimbing oleh Dapur Mak Kaweh ini mempunyai tekstur yang lembut dan seterusnya, visi Dapur Mak Kaweh adalah menjadikan produk sambal hitam belimbing ini produk yang halal lagi bermutu tinggi yang dapat memenuhi cita rasa tempatan dan membawa produk ini ke peringkat antarabangsa. Manakala misi Dapur Mak Kaweh adalah mengutamakan dan mengekalkan bahan ramal yang sihat dan bermutu tinggi serta memaksimumkan kepuasan pengguna dari segi jaminan kualiti ramuan dan juga kepuasan terhadap keunikan dan keaslian produk. Objektif kami ialah memudahkan dan mengurangkan masalah dalam proses penyediaan makanan buat pengguna. Kedua, membuat penambahbaikan dan inovasi dalam pengeluaran produk sambal buatan sendiri yang pelbagai. Ketiga, menghasilkan kelainan dalam produk dari segi rasa, penyediaan serta penyimpanan. Dan yang keempat, mengekalkan harga yang berpatutan yang sesuai dengan konsep makanan iaitu mudah dan ringkas. Seterusnya, kita akan melihat dari segi penjenamaan. Kami menggunakan nama, slogan dan logo yang mudah untuk diingati, difahami dan dekat dengan orang ramai. Dari segi pembungkusan, Dapur Mak Kaweh membuat penambahbaikan di mana sebelum ini hanya dalam botol kaca. Tetapi kami menambah lagi satu jenis pembungkusan iaitu jenis kedap atau sealed packaging. Kami juga membuat inovasi terhadap penutup botol di mana kami sediakan sekali sudu supaya pengguna tidak perlu susah lagi untuk mencari sudu sendiri. Dapur Mak Kaweh akan menggiatkan aktiviti pemasaran serta membuat kolaborasi atau food review bersama Instafamous sebagai satu kaedah untuk menarik lebih ramai pengguna membeli produk kami. Kami juga akan membina hubungan baik dengan pelanggan seperti mengambil kira pendapat serta komen daripada mereka. Kemudian, kami menjanjikan kualiti yang terbaik serta rasa yang padu dan unik daripada sambal hitam belimbing ini. Fokus utama perniagaan Dapur Mak Kaweh terbagi kepada dua segmentasi. Yang pertama adalah segmentasi demografi. Ianya merupakan kumpulan pengguna mengikut pemboleh upaya demografi iaitu jantina, umur, kumpulan etnik, pendapatan dan jenis isi rumah serta peringkat kitaran keluarga. Dari segi taraf pendapatan pengguna, perniagaan Dapur Mak Kaweh memberi fokus utama kepada mereka yang mempunyai pendapatan dalam kelas sederhana dan juga tinggi. Ini kerana harga yang sangat berpatutan diletakkan pada produk sambal belimbing hitam yang ditawarkan iaitu hanya sebanyak RM15 sahaja. Selain itu, golongan pengguna pula terdiri daripada individu, pekerja, penduduk kampung dan juga pelajar. Mereka ini berada dalam lingkungan umur 16 tahun hingga 60 tahun dan tidak mengira jantina sama ada lelaki maupun perempuan disebabkan Dapur Mak Kaweh menawarkan produk berunsur makanan. Dari segi kitaran keluarga pula, individu bujang dan berkeluarga yang disasarkan oleh perniagaan Dapur Mak Kaweh ini. Seterusnya, perniagaan ini juga meletakkan sasaran perniagaan kepada tiga kumpulan etnik iaitu Melayu, India dan Cina. Oleh itu, aspek halal amatlah dititikberatkan dalam proses penyediaan sambal belimbing hitam ini. Segmentasi geografi, ianya merupakan pembahagian keseluruhan pasaran kepada kumpulan homogen berdasarkan lokasi pengguna. Perniagaan Dapur Mak Kaweh yang terletak di Kuantan, Pahang ingin meluaskan lagi saiz pasaran ke daerah-daerah dan negeri lain yang meliputi daerah Temerloh, Kuala Lipis, Pulau Rokenjong, Kuala Dumut Terengganu, Pemusang Kelantan dan lain-lain lagi.
Kami juga berhasrat ingin membekalkan produk sambal belimi hitam ini ke kedai-kedai runcit dan juga pasar raya di sekitar kawasan saiz pasaran ini bagi meluaskan lagi produk kami ke seluruh negeri. Di dalam kawasan saiz pasaran ini juga terdapat banyak institusi pengajian tinggi seperti Universiti Teknologi Mara, College Politek Mara, College Universiti Islam Pahang dan lain-lain lagi. Kami juga ingin membekalkan produk ini di kafe dan juga minimart yang terletak di dalam kampus kerana ianya bersesuaian dengan sasaran golongan pengguna yang kami sasarkan iaitu di kalangan pelajar. Seterusnya adalah tawaran nilai. Tawaran nilai merujuk kepada kelebihan yang ditawarkan daripada produk kita di mana ia dapat menyelesaikan masalah serta memuaskan kehendak pelanggan. Justru itu, Dapur Mok Kaweh mengeluarkan sambal hitam belimbing yang dapat memberi kepuasan kepada pelanggan. Tawaran pertama adalah penggunaan bahan semula jadi di mana sambal yang dihasilkan ini adalah 100% organik tanpa sebarang bahan pengawet. Hal ini bagi menjaga kesihatan pengguna di samping mematuhi piawaian makanan yang telah ditetapkan. Kedua adalah pek bungkusan yang mudah. Sambal ini didatangi dengan botol serta paket stil berserta sudu yang memudahkan pengguna untuk membawanya ke mana-mana, terutamanya mereka yang pergi bercuti ke luar negara atau berkhemah. Ketiga ialah membantu menjimatkan masa dan kos. Hal ini kerana sambal ini telah siap dimasak dan hanya perlu membuka penutup sahaja untuk memakannya. Justru itu, sambal ini sesuai buat mereka yang tinggal bujang, pelajar maupun yang sibuk bekerja yang tiada masa untuk masak. Keempat ialah mudah didapati. Pada awalnya sambal ini hanya dijual sekitar Pahang, namun sekarang sambal ini mudah didapati di mana-mana kerana boleh didapati secara atas talian. Pengguna yang tinggal jauh berpeluang membelinya secara atas talian dan hanya perlu tunggu beberapa hari saja untuk sampai ke rumah yang dihantar oleh JNT atau pos laju. Akhir sekali, sambal ini boleh divariasikan. Hal ini kerana sambal ini sesuai makan bersama nasi kosong atau dijadikan perencah nasi goreng. Oleh itu, pengguna tidak perlu bersusah payah untuk memasak lauk pauk atau menumbuk cili atau bawang. Seterusnya beralih pula kepada ciri dan faedah yang kami tawarkan. Ciri pertama adalah harga sambal yang murah, di mana harga yang kami tawarkan amatlah murah dan berbaloi dengan kualiti sambal yang kami tawarkan. Oleh itu, ini dapat memberikan peluang kepada semua pengguna untuk mendapatkannya dengan harga yang murah, di samping dapat menjimatkan kos harian. Ciri kedua pula adalah penyediaan sambal yang diproses dengan baik, di mana sambal ini dimasak dengan lebih lama supaya sambal ini tahan lebih lama. Jadi, pengguna dapat menyimpannya dengan lama dan tak perlu bimbang kerana ia dapat bertahan sehingga 2 ke 5 bulan. Ketiga adalah pembungkusan yang cantik dan jimat ruang. Ini kerana sambal ini didatangi dengan pak bungkusan stil atau kedap yang nipis dan mudah dibawa ke mana-mana dan tak makan ruang. Jadi ia amat berguna untuk pengguna yang ingin membeli dengan banyak dan menyimpannya dengan mudah di dapur kerana tidak makan ruang. Ciri yang keempat pula adalah pelabelan yang tepat. Yang tepati ciri-ciri di mana sambal ini mempunyai logo halal serta tarikh luput pada pak bungkusan. Ini membolehkan pengguna yakin bahawa bahan yang digunakan adalah halal, bersih serta masih elok dimakan. Ciri terakhir pula adalah ciri yang digunakan adalah berkualiti. Ini kerana ciri tersebut dimasak dengan sempurna dan pecah minyak. Supaya sekiranya sambal yang tidak masak dengan sempurna, maka kepedasannya akan terasa. Oleh itu, sambal yang dimasak dengan sempurna akan berasa kurang pedas dan membolehkan semua peringkat umur dapat menikmatinya. Seterusnya, dari segi persaingan, iaitu analisis persaingan. Yang pertama, kuasa pelanggan memainkan peranan yang penting untuk perniagaan kerana maklum balas daripada pelanggan boleh menjejaskan reputation perniagaan. Yang kedua, kuasa pembekal. Penting untuk perniagaan membuat pembelian bahan mentah kerana hanya terdapat beberapa sahaja pembekal yang ada di dalam negara ini. Yang ketiga, ancaman persaing baru merupakan halangan masuk rendah kos untuk negara, sangat rendah dan berisiko untuk mencipta nama. Yang keempat, ancaman pengganti. Ancaman tinggi mungkin menyebabkan pelanggan akan memilih produk pengganti yang lain. Dan yang terakhir, persaingan antara pesaing, iaitu bilangan firma yang tinggi, firma yang agresif dan kos pertukaran yang rendah. Analisis SWOT. Dari segi kekuatan, produk sambal hitam belimbing mempunyai harga yang kompetitif, kawalan kualiti yang baik, lokasi perniagaan yang strategik dan makanan yang sedap. Dari segi kelemahan, perniagaan yang kurang tenang berbanding dengan perniagaan pesaing lain, masalah kaya bekalan bahan mentah dan modal kewangan yang tidak mencukupi. Dari segi peluang, pemasaran digital untuk memasarkan perniagaan berpotensi menjadi pembekal makanan utama dan fokus pada pasaran Asia. Dan akhir sekali, dari segi ancaman, selera pelanggan yang sentiasa berubah dari semasa ke semasa, harga bahan mentah yang tidak menentu, persaingan antara makanan home yang lain, dan ketidakseimbangan ekonomi. Seterusnya, saya akan membentangkan strategi pemasaran bagi produk sambal hitam belimbing. Ianya terdiri daripada 7 aspek iaitu produk, tempat, harga, promosi, campuran media dan juga belanja pemasaran. Produk sambal hitam belimbing diklasifikasikan sebagai produk pengguna. Hal ini kerana ia merupakan produk yang boleh dibeli oleh individu atau isi rumah. Manakala spesifikasi produk pula, sambal hitam belimbing mempunyai 2 variasi iaitu kisar asli dan ekstra pedas. Reka bentuk sambal kami disediakan dalam jenis botol dan juga seal packaging yang telah dipastikan kedap udara untuk tahan lebih lama sehingga 5 bulan. Seterusnya, tempat. Kami memilih untuk menjalankan pengedaran secara tidak langsung iaitu melibatkan orang tengah seperti peruncit dan pemborong. Pelanggan juga boleh membuat pesanan dan tempahan atas talian secara langsung daripada penjual.
Pelanggan juga boleh mendapatkan produk sambal hitam belimbing kami di pasaraya yang menyokong produk PKS dan juga di kedai runcit berdekatan. Seterusnya, bagi harga, dapur Mok Kawin menetapkan harga yang kompetitif setanding dengan kualiti sambal kami iaitu RM15 sehari. Promosi, kami menjalankan 3 jenis promosi iaitu pengiklanan, promosi jualan dan juga publicity. Kami menjalankan promosi pengiklanan di media sosial dengan memaparkan infografi mengenai sambal hitam belimbing. Hal ini bertujuan untuk menarik minat dan membina kepercayaan serta memberi sedikit pendedahan kepada bakal pelanggan. Bagi promosi jualan, kami juga telah menyediakan pakej combo dengan harga yang lebih menjimatkan jika dibandingkan dengan pembelian secara berasingan. Bagi publicity pula, kami menjaga hubungan baik dengan orang awam dengan cara menjaga persekitaran kawasan setempat dengan menjalankan aktiviti pemprosesan dan pembungkusan sambal tanpa menjejaskan kualiti alam sekitar. Bukan itu sahaja, dapur Mok Kawin juga mengekalkan hubungan baik dengan memberikan sedikit sumbangan keperluan asas kepada golongan yang kurang berkemampuan dan juga anak yatim di kawasan Teluk Mahang Kuantan. Di samping itu, bagi campuran media pula, kami menggunakan media sosial dan website. Media sosial yang kami gunakan ialah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Hal ini kerana selain dapat menjimatkan kos pemasaran, malahan juga mampu mencapai target pengguna yang tinggi. Bagi website pula, kami mendedahkan input dan informasi mengenai perniagaan yang kami jalankan beserta info produk sambal hitam belimbing. Tambahan pula, pelanggan kami juga boleh melakukan tempahan dan juga pembayaran secara terus melalui website di mana ianya mudah dan juga menjimatkan masa. Bukan itu sahaja, pelanggan juga dapat mengetahui jika stok masih ada atau telah habis dijual semasa melakukan proses pembelian. Seterusnya, bagi belanja pemasaran, anggaran setiap bulan kami menganggarkan untuk reka bentuk dan pengurusan website iaitu sebanyak RM399 di mana ia memerlukan 15% daripada bajet keseluruhan belanja pemasaran kami. Seterusnya, bagi periklanan adalah sebanyak RM300 iaitu 12% dan juga perhubungan awam di mana ianya bajet yang agak tinggi iaitu RM1,500 untuk bantuan diberikan kawasan sekitar. Akhir sekali, kami membajetkan sebanyak kira-kira RM420 iaitu 16% bagi pemasaran di media sosial. Seterusnya, saya akan menerangkan strategi kempen yang terdiri daripada kandungan promosi. Kempen kami bertujuan untuk meningkatkan permintaan terhadap sambal hitam belimbing sekurang-kurangnya 30%. Yang kedua adalah untuk meningkatkan keuntungan sebanyak 5% secara tahunan dan akhir sekali untuk menambah prospek baharu bagi mengumpulkan pelanggan tetap. Kempen ini akan menyasarkan 5 kumpulan. Yang pertama, semua orang tidak kira tingkat pendapatan. Yang kedua, suri rumah yang tiada idea untuk menyediakan masakan. Yang ketiga, mereka yang bekerja dan tidak sempat untuk menyediakan makanan sendiri. Yang keempat, golongan pelajar yang berada di universiti. Dan akhir sekali, golongan bujang atau yang kurang mahir dalam memasak. Mesej utama kempen ini adalah untuk memudahkan para pelanggan menikmati hidangan harian dengan adanya sambal hitam belimbing yang sedia dimakan pada bila-bila masa. Yang kedua, orang ramai tidak perlu lagi untuk bersusah payah mencari belimbing bagi dimasak bersama sambal. Bagi tawaran dan promosi pula, kempen ini menggunakan platform syarikat sendiri, misalnya akaun untuk iklan Facebook, Instagram, TikTok dan juga platform e-dagang seperti Shopee. Kempen jualan ini akan dilakukan menggunakan testimoni selebriti tertentu, misalnya Instagram influencer. Kempen jualan ini juga akan dilaksanakan secara cross promotion di mana syarikat kami akan berkolaborasi dengan syarikat Ashura yang menjual rempah goreng ayam. Gabungan yang menarik ini semestinya akan menarik minat pelanggan kerana menu seperti ayam goreng berempah amat sesuai dimakan dengan sambal hitam belimbing daripada syarikat kami. Kami memilih untuk menggunakan media digital bagi kempen ini. Ini termasuklah media sosial seperti TikTok, Instagram dan Facebook. Selain itu, kami juga turut menggunakan platform e-dagang seperti Shopee. Tanda aras bagi kempen ini, kami melihatkan konsep penjualan sambal hitam belimbing Bulan Part 2 yang mampu menarik minat para pelanggan. Kami juga mengambil alternatif yang sama daripada syarikat tersebut untuk menyediakan platform khas bagi para pelanggan membuat aduan tentang permasalahan yang berlaku serta memberi maklum balas yang berkaitan dengan produk. Seterusnya, kami juga mengambil contoh daripada segi promosi yang dilakukan oleh sambal belimbing hitam Pahang Food Cartel yang mendorong kepada kehabisan stok dalam masa 3 hari sahaja. Yang terakhir sekali, kami juga melihat pattern iklan yang dilakukan oleh sambal hitam belimbing by The Black iaitu tidak menggunakan medium yang sama pada setiap bulan. Ikut merupakan belanjawan periklanan bagi kempen ini. Bagi kategori media sosial, kami akan melaburkan RM100 di iklan Instagram bermula pada bulan Julai sehingga Disember. Bagi Facebook pula, kami akan melaburkan sebanyak RM150 pada bulan tertentu iaitu pada bulan Ogos, Oktober dan Disember. Bagi TikTok pula, kami akan melaburkan sebanyak RM120 bagi bulan yang terlibat iaitu bulan Julai, September dan Oktober serta Disember.
Bagi kategori e-dagang, iaitu Shopee, kami akan melaburkan sebanyak RM50 setiap bulan bermula bulan Julai sehingga bulan Disember. Bagi kategori selebriti, kami akan membuat paid review terhadap Instagram influencer sebanyak RM30 pada bulan Julai dan September dan RM50 pada bulan November dan Disember. Bagi cross promotion pula, kami akan berkolaborasi dengan syarikat Ashura dengan bermodalkan RM500 pada bulan September dan RM500 pada bulan Oktober. Kesemua ini membawa jumlah kepada RM300 pada bulan Julai, Ogos dan September. Manakala RM920 bagi bulan Oktober, RM200 bagi bulan November dan RM520 bagi bulan Disember. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.